Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin turut mengambil bahagian. Pertama kali saya percaya bahawa apa-apa yang kita lakukan haruslah berlandas kepada keadilan. Dari mula-mula ini saya ingin memberi beberapa pandangan terhadap pentadbiran di Parlimen. Saya percaya Parlimen boleh ambil langkah yang pertama untuk membawa perubahan di negara kita. Pertama sekali, peruntukan. Saya tengok surat khabar semalam diterbitkan bahawa ahli-ahli Barisan Nasional mendapat peruntukan lebih kurang 1 juta ringgit untuk dibelanjakan di kawasan mereka. Kita dari Pakatan juga dipilih oleh rakyat jelata. Apakah sebab diskriminasi ini oleh kerajaan? Saya ingin tahu. Sanggupkah kerajaan juga memberi peruntukan yang sama kepada ahli-ahli wakil rakyat dari Pakatan juga ataupun bebas? Sebab saya rasa dalam dewan ini di mana kita semua dipilih oleh rakyat, kita menikmati satu layanan yang saksama dan adil. Saya tak faham mengapa ahli-ahli dari Barisan Nasional saja dapat peruntukan ini. Kita sudah bangkit soalan ini dahulu, tetapi di Parlimen pun ada diskriminasi seperti ini. Saya tak faham. Jadi saya percaya ini boleh diatasi. Cuma bagi peruntukan yang sama kepada semua ahli-ahli dan wakil rakyat dengan adil dan saksama. Itu yang saya minta. Yang kedua, dalam segi pelaksanaan undang-undang kita, Badan Kehakiman amat penting sekali. Saya telah bangkit isu ini dalam kes Bun Sun Bunyanit, di mana Madam Bun Sun Bunyanit telah kehilangan 2 bidang tanah di Pulau Pinang. Mahkamah Tinggi dapati walaupun orang pindaan itu dipalsukan, tetapi Mahkamah Tinggi tidak iktirafkan pemilikan harta itu oleh Bun Sun Bunyanit. Lepas itu Mahkamah Rayuan telah benarkan rayuan oleh Bun Sun Bunyanit dan mengarahkan pentadbir tanah untuk pindah milik tanah kepada Bun Sun Bunyanit, dan lepas itu Mahkamah Persekutuan mengejutkan ahli-ahli dari semua kalangan rakyat dan juga ahli-ahli dari Majlis Peguam untuk merampas balik tanah ini kepada Adona Properties, sedangkan Mahkamah terima sedia bahawa tanda tangan Bun Sun Bunyanit dipalsukan. Dan baru-baru ini Mahkamah Rayuan sekali lagi telah mendapat peluang dalam kes yang lain dan mengakui bahawa satu kezaliman, satu keadaan di mana Bun Sun Bunyanit telah bagi satu keputusan yang tidak adil, di mana beliau telah kehilangan tanah. Malangnya Bun Sun Bunyanit telah meninggal dunia. Dan saya ingin tahu dan juga cadang kepada kerajaan atas prihatinan ex gratia. Saya rasa kerajaan harus mengambil tanggungjawab untuk keadaan Bun Sun Bunyanit dan bagi pampasan kepada keluarganya, supaya keadilan setakat keputusan mahkamah saja tidak berhenti di sana, tetapi keadilan mesti berjurus kepada apakah pendapatan oleh keluarga Bun Sun Bunyanit dari segi keadilan dan seterusnya. Datuk Yang Dipertua, penjelasan sedikit. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Intan. Sebenarnya masalah di mana fraud dalam kes tanah-tanah ini bukan yang baru, tetapi yang menjadi hairan kepada kita semua, Yang Berhormat setuju dengan saya kan, bahawa kita mengikuti sistem torrents dari Australia. Tapi di Australia dia ada satu sistem pampasan akan diberi jika situasi di mana Yang Berhormat Datuk Intan merujuk, di mana penipuan berlaku. Kenapa perkara itu? Saya rasa adakah sebab-sebab yang tertentu kenapa kita tidak ada skim pampasan tersebut di negara ini? Terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat. Ini adalah disebabkan
apabila sesuatu undang digubalkan di parlimen, pendapat dan keterangan ataupun hujah-hujah pihak pembangkang tidak diambil serius oleh kerajaan. Saya boleh bagi beberapa contoh. Sebelum itu, saya setuju dengan Ibu Barat. Kita punya sistem tanah itu mengikut torrent system dari Australia dan New Zealand dan sebagainya. Kita harus mesti ada satu klausa untuk memberi pampasan macam kes Bun Sun Bun Yanit. Tapi kes Bun Sun Bun Yanit adalah satu kes yang di-highlight, yang diutarakan. Untuk saya itu kes adalah sangat-sangat tidak adil sehingga keluarga Bun Sun Bun Yanit tidak diberi pampasan. Dulu dalam kes Saleh Abbas ada baru-baru kita telah memberi pampasan ex gratia kepada hakim-hakim yang terlibat, yang telah disalahkan walaupun mereka tidak bersalah. Kalau mereka salah, apa sebab memberi pampasan ex gratia? Jadi saya rasa pengubalan undang-undang kita harus diperselaraskan. Saya bagi contoh MACC Act, Akta Mencegah Rasuah. Ada peruntukan untuk orang yang dituduh sebelum kes bicara bermula di mahkamah, tertuduh harus diberi pembelaannya kepada pihak pendakwa. Sedangkan adalah amalan di negara kita, di mana-mana kes jenayah, tertuduh berhak untuk berdiam diri dan pihak pendakwa raya yang harus membuktikan kes mereka dengan izin beyond reasonable doubt. Bagaimana undang-undang baru ini di tahun 2009 digubal? Macam mana ia boleh masuk ke Dewan ini dan Dewan di Senat dan dibawa sebagai undang-undang negara kita, di mana ia bercanggah dengan amalan kita, lembagaan persekutuan kita. Jadi saya rasalah, saya minta sangat, ini pengubalan undang-undang ini bukan dibuat dengan sewenang-wenangnya dengan majoriti saja. Pendapat dan hujah-hujah pihak pembangkang pun harus diambil kira dengan serius. Kalau tidak, dengan izin, we will become a laughing stock.